Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan juga kepada diri saya sendiri, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan bagi kehidupan di alam dunia dan kehidupan di alam akhirat. Sebaik-baik bekalan ialah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya berjayalah dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, marilah kita meneguhkan dan memperkasakan kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhir zaman yang diberikan tanggungjawab yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyandang jawatan sebagai Rasul Khatamul Anbiya, penutup segala nabi-nabi,
yang membawa satu misi dan risalah, iaitulah membawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Seluruh manusia dan seluruh makhluk dilimpahkan kepada mereka rahmat melalui penyampaian dan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan nabi-nabi yang terdahulu, mereka hanya pada zaman mereka sahaja, pada umat mereka sahaja, pada tempat dan negeri mereka sahaja. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu misi yang besar, sehinggalah ujian-ujiannya besar yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan gerak kerja baginda di kota Mekah pun sudah menggambarkan besarnya cabaran yang dilalui oleh baginda. Sedangkan penduduk negeri Mekah itu mengenali siapa dia Muhammad bin Abdullah, bahkan mengangkat dan menjulang Muhammad bin Abdullah dalam kehidupan bermasyarakat. Digelar sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah dan dipercayai, tempat orang rujukan, dan juga tempat untuk mereka berbincang dan sebagainya. Namun kesemuanya itu bertukar 360 darjah apabila membawa risalah ani'budullah wajtanibut taghut, mengajak manusia menyembah Allah dan mencegah manusia daripada perbuatan yang melampaui batas. Cabaran demi cabaran yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kedudukan baginda itu sebagai manusia terkesan pada sudut emosi dan perasaan baginda sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya dan kekasihnya itu, sehingga diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa yang agung yang kita sedia maklum, yang diceritakan sebelum ini mengenai Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang luar biasa dan tak dapat diterima akal. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan tidaklah apa yang kami jadikan, apa yang kau lihat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu, melainkan ia menjadi fitnah ujian bagi manusia. Allah mempamerkan keagungan kerajaan Allah dalam memberi motivasi kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam membawa dasar perjuangan kerajaan Allah untuk membumikannya dalam kehidupan alam dunia, supaya manusia mendapat rahmat dan seluruh makhluk mendapat rahmat daripada polisi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun peristiwa itu dilalui secara ghaibiyat, hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi penghayatannya, pedoman dan pengajarannya serta tuntutannya adalah kita untuk meneruskan dan mengambil perjalanannya. Bagaimana Allah mempersaksikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hebatnya kerajaan Allah ini, didedahkan alam nyata, alam gaib, alam dunia, alam akhirat, syurga dan neraka, sebaik-baik manusia dan sejahat-jahat manusia dipamerkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi motivasi dan semangat yang kuat untuk melaksanakan agenda rahmatan lil alamin, untuk menyelamatkan manusia agar mereka tidak dihumbangkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebab itulah apabila kita lihat penghujung peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi bertemu dengan Allah dan difardukan solat,
Maka itulah kekuatan kita umat akhir zaman. Bukanlah peristiwa Isra' Mi'raj itu agung dan besarnya pada burak yang ditunggang Rasulullah. Bukannya besarnya kedudukan pada apa yang disaksikan Rasulullah, alam nyata, alam gaib, alam dunia, alam akhirat. Maka besar dan agungnya peristiwa itu ialah Allah memfardukan solat 5 waktu kepada kita semua umat akhir zaman ini, yang menjadi ubat yang kuat untuk kalangan hambanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mesti melunaskan tanggungjawab khalifah, iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan dan meninggikan agama Allah mengatasi segala-galanya. Dengan bermulanya penciptaan Adam alaihissalam sehingga berakhirnya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehinggalah disambung oleh para umat baginda, termasuk kita yang ada pada hari ini, dan seterusnya anak cucu cicit kita pada masa yang akan datang, selagi mana belum berlakunya kiamat. Kerana inilah merupakan satu amanah Allah Ta'ala kepada kita semua, satu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Namun kita dapat saksikan apabila umat akhir zaman tidak ada penjiwaan dan penghayatan akan perkara ini, mereka menyangka hidup atas muka bumi sekadar untuk memenuhi fitrah kejadian semata-mata. Bila lapar dia makan, kenyang perut senang hati. Bila berhajat pada pasangan, dapat pasangan hidup, nikah kahwin, beranak pinak, bercucu cicit, kemudian tunggu masa mati, habis begitu sahaja. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diprogramkan Allah, diperlihatkan suatu alam, suatu kehebatan kerajaan Allah, supaya kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar peristiwa tersebut mengambil perjalanan untuk meneruskan legasi yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mampu dan berjaya membina kalangan generasi awal umat Islam, walaupun mereka dalam jumlah yang sedikit, jumlah yang terhad, tetapi dengan berbekalkan hablum minallah, hubungan dengan Allah dibina dengan sebaik-baiknya, mereka mendapat kekuatan roh dan kekuatan spiritual, sehingga mereka mampu berhadapan dengan para musuh Allah walaupun berganda bilangan jumlah mereka itu. Lalu Allah tidak mensia-siakan keimanan dan ketakwaan mereka itu. Allah memberi pertolongan dan kejayaan kepada mereka. Sebaliknya, apa yang berlaku kepada kita umat akhir zaman, yang sudah sampai kepada kita maklumat yang lengkap dan jelas oleh Allah dan Rasul, di samping kekuatan solat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita berada pada jumlah dan bilangan yang ramai pada akhir zaman ini, mengatasi jumlah bilangan umat Islam pada awal ketika Nabi diutuskan kepada mereka. Tetapi dalam bilangan kita yang ramai ini, kita kalangan umat yang lemah dan pasif, yang tidak ada jati diri, kerana kita telah pun meletakkan nafsu serakah agenda utama dalam kehidupan kita. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun aw qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum kathir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqzifanna Allahu fi sudurikumul wahan. Faqala qailun wa mal wahan ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Rawahu Ibnu Majah. Sabda Nabi yang bermaksud akan berlaku ke atas umatku akhir zaman. Mereka itu tidak sabar untuk diterkam oleh para seluruh manusia, yakni para musuh Allah, umpama satu hidangan dalam dulang. Lalu sahabat bertanya Rasulullah, adakah disebabkan kita sedikit pada waktu itu? Rasulullah menjawab, bahkan kamu ramai, tetapi ramainya kamu umpama buih selepas berlakunya banjir. Di saat itu Allah sudah mencabut rasa gerun dan takut musuh kepada kamu, walaupun kamu ramai bilangannya. Kerana pada masa yang sama Allah mencampakkan satu penyakit yang dinamakan Al-Wahan ke dalam hati-hati kamu. Lalu sahabat bertanya, apa itu Al-Wahan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kamu terlalu kasihkan dunia dan kamu benci dan takutkan akan kematian. Inilah penyakit akhir zaman. Umat Islam tidak ada jati diri, sayang jawatan, pangkat, harta, tidak mampu untuk menterjemahkan kebenaran perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, tidak berani mengutarakan kebenaran, tidak berani menegakkan kebenaran. Sudah selesa dengan harta-harta dan pangkat jawatan, sehingga tunduk kepada kemahuan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka takut untuk mati, takut untuk berpisah dengan kesenangan dunia. Itu diperhambakan lebih berbanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah timpakan kehinaan kepada kita umat akhir zaman ini. Baitul Maqdis, tempat berlakunya Nabi di-mi'rajkan oleh Allah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, hari ini dicengkam oleh Zionis Israel laknatullah tanpa rasa bersalah oleh kita semua umat manusia, umat Islam akhir zaman ini. Bermarajalelanya Israel menguasai tanah suci umat Islam. Umat Islam sibuk dengan kerakusan, mengejar dunia, pangkat, jawatan, harta, sehingga sanggup menikang dari belakang, bermusuhan dan berpecah belah, memberi kelebihan kepada musuh-musuh Allah. Umat Islam tidak ada kesatuan dan kekuatan, sedangkan kita dididik oleh Allah dengan kefarduan solat, satu matlamat, satu ungkapan, satu kiblat, dan umat yang satu didirikan sembahyang secara berjemaah, menggambarkan kesatuan umat Islam, tetapi tidak dihayati oleh kita umat di akhir zaman. Sebaliknya, perpecahan, permusuhan disebabkan oleh ta'assub dan asabiyah dan bangga dengan kelebihan masing-masing. Allah tidak akan memberi pertolongan kepada golongan yang demikian. Rahmat Allah dalam genggaman boleh terlepas dalam genggaman. Kita menyaksikan sudah banyak peringatan Allah, sudah banyak amaran Allah, tetapi masih mengulangi kesilapan yang sama. Marilah kita melakukan muhasabah, membina semula kekuatan dan jati diri kita umat di akhir zaman ini, menjiwai sifat ummatan wasata yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan, muncul di celah-celah tamadun manusia yang rosak. Kamu tampil dengan nilai Al-Quran dan Sunnah diamalkan dalam kehidupan.
Kamu dipersaksikan, kamu menjadi contoh dan tauladan kepada mereka. Dan Rasul menjadi saksi, yakni memberi syafaat kepada kamu pada hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam, menyerah diri kepada Allah. Saudaraku muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, kita melakukan muhasabah dan muraqabah kita kepada Allah Ta'ala, melihat dan mengintai serta menilik sejauh manakah keimanan kita dan amal kita dalam menyatakan perhambaan kita kepada Allah. Dan bukan hanya bertanggungjawab untuk kita menilik diri kita sahaja, turut bertanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Lihat bagaimana isteri kita dan anak-anak kita, juga jiran tetangga kita, masyarakat setempat kita, adakah memenuhi kehendak SOP yang Allah Ta'ala perintahkan ataupun tidak. Jika tidak berlaku memenuhi kehendaknya, wajib menjadi tanggungjawab kita sama-sama membaiki kelemahan itu, membina semula jati diri kita umat Islam agar mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kekuatan dan kemenangan kepada mereka yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah menjauhkan pertolongan dan menyisihkan hambanya apabila hambanya melupakan Allah dan tidak mematuhi perintah-perintahnya. Marilah bersempena kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pengorbanan besar yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan menyahut perintah Allah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والمنكر والفحشاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور زاهرة سلطانة ترنغاني، واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في السودان وفي اليمن وفي عركان وفي الأرض الإسلام في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين الذين إقامة الدين وسياسة الدنيا به. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.